Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pelajar. Diharap pagi ini pelajar bersemangat untuk belajar. Okey, pada minggu lepas kita telah pun mempelajari teknik pengecaman corak dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Okey, so pada minggu ini kita akan next lagi kepada step yang seterusnya iaitu membuat keputusan berdasarkan aspek penting. Okey, apakah kita akan nilai apakah dan bagaimanakah cara untuk menentukan sesuatu keputusan. Okey, semasa dalam proses membuat pilihan, kita ni setiap hari diuji dengan masalah. Okey, masalah tu sebenarnya bukanlah masalah yang begitu berat sampai kamu murung sepanjang hari. Contoh terpaksa melalui BDR, kalau Isnin saja sudah mula stres. Okey, sebab terlalu banyak kerja rumah. Kenapa banyak kerja rumah? Sebab terlampau banyak penangguhan. Contohlah macam tu. Sebab suka kumpul-kumpul. Lepas tu baru stres sendiri. Akhirnya satu pun tidak mau buat. So itu ialah pilihan yang tidak tepat. Okay? So di sini kita akan belajar. Semoga apa yang pelajar belajar boleh di-apply, boleh diaplikasikan dalam kehidupan pelajar. Bukan sekadar belajar. Okay. Kita pergi ke topik yang sepatutnya lah. Okay? Okay, setiap hari pelajar dibekalkan dengan jadual BDR. Setiap jadual ada tugasan. Kadang dia ada tugasan, kadang bacaan, hafalan, hafazan kan. Tapi ada yang kebanyakannya dia ada tugasan lah. Dan biasanya tugasan kalau cikgu bagi, dia ringkas saja, tidak banyak. Sebab memikirkan pelajar setiap hari banyak kamu punya jadual. So, penerangan biasanya kita punya BDR dalam masa 1 jam. Okay, biasa penerangan cikgu tidak ambil masa yang begitu lama. Okay, paling lama pun 15 minit, 20 minit perbincangan. Dan selepas itu cikgu akan biarkan pelajar untuk menyiapkan tugasan. Sepatutnya dalam tempoh masa tersebut, pelajar menyiapkan semua tugasan yang telah diberikan. Bukan dia pergi on game, pergi berperang lah pula, macam-macam lah. Kecuali ada yang membantu ibu bapa ke, okey itu tidak apalah. Yang penting kena pandai cari masa untuk menyelesaikan setiap tugasan. Dia punya, kalau boleh dia punya range masa tu tidaklah terlalu lewat, sebab biasanya ada guru yang semak awal. Bila sudah lewat, bukan tidak mau semak, tetapi perlu cari masa lagi untuk menyemak. Okey, tapi yang penting pelajar hantar. Okey. Mari kita tengok macam mana apakah perkara penting yang perlu kita buat sebelum membuat keputusan. Biasanya setiap masalah kita dia mesti ada satu atau dua prioritas ni ialah dia punya keutamaan. Yang mana satu menjadi keutamaan. Contoh dalam BDR, of course lah, contoh kalau hari Selasa 7 sampai 8 ialah ASK. Jangan pula pagi tu baru mau buat kerja semalam. Minggu lepas. Semalam hari Isnin ada matematik. Barulah sibuk pukul 7 pagi mau buat matematik, akhirnya kamu tertinggal yang lain-lain. Kan? Sebab bila masa terlampau banyak, kerja sudah terlampau banyak, pelajar dia akan mula down. So, mulalah berada di persimpangan seperti ini. Dia nampak terlalu banyak jalan sampai tidak tahu mana satu jalan yang dia mau pilih dan akhirnya dia patah balik. So kita nak buat macam itulah kalau boleh. Dalam menyelesaikan masalah, kita maju ke depan dan kita akan tengok satu persatu laluan tersebut. Yang mana satu yang menjadi keutamaan kita. Kan? Dan barulah kita pilih satu penyelesaian yang baik untuk menyelesaikan masalah berdasarkan aspek penting yang telah kamu nilai. Okey, faham? Kalau kurang faham apa yang cikgu sampaikan, macam biasa boleh rewind balik. Okey, ini adalah tugasan di dalam buku teks. Okey, dia punya situasi ialah sebelum membuat keputusan, aspek penting perlu dikenal pasti untuk mengambil kira pilihan-pilihan yang ada. Biasanya aspek penting itu akan mempengaruhi hasil keputusan yang pelajar buat. Okey, contohnya dalam proses menghantar data melalui atas talian, komputer akan mencari laluan yang paling kurang halangan atau kekangan. Okey.
Situasi masalah yang diberikan ialah seorang postman. Tahu kan postman yang sekarang, postman kalau dulu dia hantar surat. Zaman kini sudah berubah. Bukan sekadar hantar surat, hantar macam-macam barang. Daripada yang kecil sampai yang besar. Kan? Okey. Tapi di sini ialah seorang postman ditugaskan untuk menghantar surat ke 77 buah kampung, yang mana nama kampung tersebut ialah kampung A, kampung B, kampung C, D, E, F dan G. Rajah ini menunjukkan jarak antara kampung tersebut dalam kilometer. Ini ya, 5, 9, 15 itu ialah dia punya jarak. 7, 5. Dan postman diminta untuk mengelak laluan AD. Kerana laluan AD tidak boleh dilalui, rosak. Pelajar anggaplah mungkin tanah runtuh. Yang penting postman walau apa pun keadaan dia tidak boleh lalu AD. Dan pilih satu laluan yang mengambil masa yang paling singkat bagi postman menyiapkan tugasan. Okey, kalau kita tengok sini, elak laluan AD dan pilih satu laluan yang mengambil masa yang paling singkat. Cuba fikirkan, apakah aspek penting lain yang mempengaruhi postman untuk menyiapkan tugasan? Okey, kita take note. Okey, maksudnya kita buat catatan. Perkara penting, tidak lalu laluan AD sebab rosak dan pilih satu laluan yang terdekat. Okey, di sini kamu telah dibantu, telah dibantu dengan pilihan laluan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, yang mana ialah garisan biru ialah laluan yang dilalui. Contoh, laluan 1 A, B, C, E, D, F, G. Okey, laluan kedua A, B, C, E, G, F, D. Laluan yang ketiga A, B, D, F, G, E, C. Laluan yang keempat A, D, B, C, E, G, F. Laluan yang kelima A, D, F, G, E, C, B. Dan laluan yang terakhir iaitu laluan yang keenam A, D, B, C, E, F, G. Okey, kita imbas balik. Apakah perkara penting yang perlu pelajar fikirkan atau yang perlu dititik beratkan? Yang pertama, elak laluan A, D. Kalau kita tengok di sini laluan 4, 5, 6 ialah AD. So, secara automatik laluan 4 sampai 6 dia cancel, tidak boleh lalu. Kita tinggal pilih laluan 1, 2, 3. Okey, untuk laluan 1 telah disediakan dia punya jarak. Untuk laluan yang kedua sampai laluan yang keenam, tiada jarak disediakan, maksudnya pelajar kena kira. Tambah, contoh, 7 tambah 8 tambah 5 tambah 9 tambah 11 tambah 6. Kalau boleh kira 2 kali. Takut kali pertama salah, kali kedua, kalau sama jawapannya betul. Kalau kira kali pertama lain jawapan, kali kedua pun lain jawapan, kiralah 3 kali. Tidak masalah mau kira berkali-kali. Okey, so di sini pelajar perlu lengkapkan. Okey, ini laluan ni, jadual ini dengan jadual tadi sila salin dalam buku nota pelajar. Okey. A, B, B, C ni kamu tambah berapa laluan dia? Laluan. Okey. Kita tahu sudah walaupun laluan 4 sampai 6 tidak boleh lalu, tapi it's okay, just tambah berapa dia punya laluan. Okey, aspek penting dalam tugasan postman ialah laluan tidak mengandungi laluan A hingga D dan jarak laluan yang terpendek. So, hasil tambah kesemuanya itu adalah jawapan pelajar. Cikgu ulang balik. Kalaulah jawapan laluan itu terpendek, laluan terpendek itu berada pada nombor 4, 5, 6, sesuaikah dipilih sebagai jawapan? Sesuai ke tidak? Ingat balik. Perkara penting, tidak boleh melalui laluan A, E hingga D. So, ini adalah tugasan pelajar untuk hari ini. Satu ialah lengkapkan jadual ini. Lukis jadual yang tadi itu laluan. Okey. Tulis aspek penting dan tentukan jawapan. Dapatkan kesemua ini dan tentukan jawapan. Yang mana satu? Laluan 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Okey, macam biasa tugasan pelajar sila hantar dalam grup tag cikgu, jangan hantar private. Jangan PM cikgu untuk dapatkan untuk hantar jawapan. Tapi boleh PM untuk tanya sekiranya tidak faham. Okey, jangan PM hantar jawapan. So, untuk hari ini, itu saja tugasan pelajar. Diharapkan apa yang disampaikan boleh membawa manfaat kepada pelajar. So, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Bye.